mengenai soalan latihan pengukuhan. Sebab kita dah berada di akhir tajuk vektor. Okey, cikgu tak sure sama ada presenter kita ni dah masuk ke belum. Tapi kita mulakan juga lah. Okey, soalan pertama ni presenter ni ialah Taki Yudin. Ada tak lagi Taki Yudin masuk? Nampaknya tak ada lagi lah. Okey, dengar tak suara cikgu? Slide jelas tak? Okey, cikgu. Okey. So, untuk soalan pertama ni cikgu explain lah, no? Okey, dah jadi sebelah menunjukkan 3 vektor A, B, C. Okay, perhatikan A, arrow dia mana. Okey, dia mengambil berapa kotak ni. Macam A ni 1, B ni 2, saya ingat macam ni. C ni melintang ke kanan. Okey, mereka ni tidak selari lah ya. Yang tidak selari, A, B, C tak selari. Ungkapkan X, Y dalam sebutan A dan B. So, ini kita punya X, Y. Dalam sebutan A dan B maksudnya kita susun, kita ambil lah A dan B supaya mulanya dari X, tibanya juga di Y. Kita ambil laluan yang jauh sikit lah, macam kalau vektor XY ni dia shortcut terus kan. Okay, dia ialah vektor paduan XY ni. So kalau vektor yang jauh sikit kita akan susun A dengan B. Kita akan ambil A, kita akan lalu sini. A macam ni, kita akan letak A kat sini. And then B macam untuk dia sampai dekat Y. So vektor dia ialah A tambah B. Vektor XY ni sama juga dengan nilai vektor A tambah B. Okey, bagaimana dengan X, Z? Cikgu padam ni dulu. X, Z kita lihat. Okey, X, Z macam tu. So dalam sebutan A dan C. So guna A dan C saja, jangan libatkan B langsung. Okay. So kalau A dengan C. Okey, kita guna A dulu. A arah yang sama. So jadi A kat sini. Tapi C tu, kalau C yang asal dia ke kanan 2 kotak. Tapi now kita nak ke kiri 2 kotak. So dia berlawanan arah dengan C. Just letak negatif. So vektor X, Z sama juga dengan A tolak C. A tambah negatif C iaitu A tolak C. Okey, boleh ha? Sebab ni soalan TP1 je tau. Okey. Soalan yang kedua. Azrul Aiman. Ada tak Azrul Aiman? Rasa tak ada lagi ni. Okey, yang bodoh cikgu buat. Kita ada vektor PQ 3KA tolak 4B dan vektor XY 4A tambah 8B. Jika PQ selari dengan XY, cari nilai K. So, bila ayat ni kita nampak PQ selari dengan XY, persamaan dia akan jadi PQ sama dengan KXY. Yang mana K ialah pemalar. Okey, tapi tengok dekat vektor yang dia bahagi pun dia guna K juga. So kita janganlah guna K dekat sini. Kita guna variable lain. Okey, macam Azrul dia guna lambda. So kita guna lambda. Okey. So daripada persamaan ni lah. Okey, tengok ni. Azrul disusun PQ, vektor PQ ni dimasukkan sama dengan lambda XY. Sini PQ sama dengan lambda X or Y. Okey. Kita nak cari nilai K. Alright. Bila kita tengok daripada persamaan ni, okay, kita bila dalam bentuk selari ni, okay, dalam bentuk selari ataupun dalam bentuk persamaan macam ni, kita boleh compare nilai. Okay, maksudnya, kita tengok kiri ni ada vektor A dan B, kanan pun ada vektor A dan B. So maksudnya kat sini, nilai pemalar untuk vektor A di kiri dan kanan persamaan nilai dia sama. Begitu juga dengan vektor B, pemalar vektor B di kiri dan kanan sama. Okey, bila kita nak cari K, K-nya duduk di vektor A. So kita boleh kata 3K
sama dengan, okey, belah kanan vektor A dia ialah lambda 4. So 3K sama dengan 4 lambda lah. Okay, ini semua pemalar-pemalar vektor A yang kita boleh ambil dan kita letak macam ni. Kita letak sama dengan, sebab nilai dia sama. Okay. Kita nak cari K tapi kita tak ada lagi nilai lambda. So kena cari lambda dulu menggunakan vektor B. Okay, vektor B ni belah kiri kita ada negatif 4. So negatif 4 sama dengan belah kanan vektor B kita ada 8 lambda. Okay, so melalui vektor B ni kita boleh cari lambda dulu. Dapat negatif 1/2. So lambda tu kita masukkan dalam persamaan yang pertama tadi. 3K sama dengan 4. Lambda negatif 1/2. 3K sama dengan, okay, dia akan start dekat-dekat yang sambung dekat cara kerja yang Azrul buat ni. So 3K sama dengan 4 darab negatif 1/2. K ialah negatif 2/3. Okey, cikgu tak mahu kamu guna cara kerja Azrul ni sebab, okey, cuba kamu tengok. Azrul dia mencari lambda, dia guna 3K sama dengan 4 lambda. Nampak tak ni? Lepas tu tiba-tiba dapat negatif. Okey, ini persamaan pertama. Ni persamaan kedua dia. Okey, cuma dia tak tunjukkan apa ni? Lambda, okay, ditunjuk sini kan lambda sama negatif 1/2. Cuma boleh buat macam ni, ditunjuk persamaan pertama, persamaan kedua, kita cara ni macam nak guna simultaneous equation kan. So, boleh juga tapi kalau guna cara yang cikgu buat ni, dia lagi nampak dengan lebih jelas lah. Okay. Alright, ada soalan nak tanya? Ada juga. Alright. Kita teruskan dengan soalan nombor 3. Dayana ada? Ada cikgu. Okey, teruskan. Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya akan mentangkan latihan pengukuhan nombor 3. Diberi P sama dengan MI tolak NJ ialah vektor unik. Dalam arah P, ungkapan M dalam sebutan N. Jadi kalau vektor unik maknanya nilai dia adalah 1. Okay, ambil perkali bagi I itu. M kuasa 2 tambah negatif N kuasa 2 sama dengan 1. Jadi kita pemudahkan dia, jadi M kuasa 2 tambah N kuasa 2 sebab negatif N darab negatif N sama dengan 1. Jadi M kuasa 2 sama dengan 1 tolak N kuasa 2. Jadi M adalah punca kuasa 2 bagi 1 tolak N kuasa 2. So itulah ungkapan M dalam sebutan N. Alright, thank you Dayana. Cikgu terangkan sikit ni kamu punya ni sebab tak nampak luar ni. 1 tolak N kuasa 2. Okay. Alright. Dia kata vektor P lah vektor unit. Vektor unit, kalau kita tahu dia punya bentuk arm dia ialah dia dalam bentuk pecahan kan. Tapi pengangka tu ialah kedudukan vektor tu. Y, J perkan dengan magnitude. Magnitude kita akan ambil kedudukan vektor tu buat teorem Pythagoras. Magnitude dia. Okay. Jadi bila tengok dia kata P ni vektor MI tolak NJ ialah vektor unit. Dia kata ni dah vektor unit. Maksudnya dia punya magnitude ni 1 sebab vektor P sama dengan MI tolak NJ. Dia sebenarnya perkan dengan 1. Tapi bila dia tulis, dia tak tulislah dengan 1/1. Tapi kita tahulah bahawa sebenarnya dia punya magnitude tu sama dengan 1. That's why lah kat sini kita samakan dengan 1. Okay? Faham tak? MN ni ialah kedudukan dia. Kita buat teorem Pythagoras. Okay, samakan dengan 1 magnitude bawah. Okay, so dapat jawapan. Alright, ni TP2. Ni soalan TP2. Menguji vektor unit. Seterusnya yang keempat, Alia. Alia ada?
Ada cikgu, ada. Okey, teruskan. Okey, Assalamualaikum. Soalan 4, dia cakap diberi vektor U sama dengan KI tambah HJ dan vektor V sama dengan I tolak 4J. Jika modulus U tambah V sama dengan K kuasa 2 tambah H kuasa 2, ungkapkan H dalam sebutan K. Jadi, mula-mula kat sini, kita kena dapatkan dulu U tambah V dari maklumat yang dibagi kan. So, kita akan dapat K U tambah V sama dengan KI tambah HJ tambah I tolak 4J. Jadi kat situ kita pemudahkan, dia akan dapat K tambah 1I tambah H tolak 4J. So dekat situ kita akan dapat modulus U tambah V sama dengan K tambah 1 kuasa 2 tambah H tolak 4 kuasa 2. Jadi dia ungkapan yang kita buat tadi, yang kita kira tadi tu, dia sama dengan ungkapan yang pertama tu, yang dengan K kuasa 2 tambah H kuasa 2. Jadi kita samakan je K tambah 1 kuasa 2 tambah H tolak 4 kuasa 2 sama dengan K kuasa 2 tambah H kuasa 2. Jadi kita boleh pemudahkan macam biasa. K tambah 1 tambah H tolak 4 sama dengan K kuasa 2 tambah H kuasa 2. So dekat belah kiri pun ada K kuasa 2, kat belah kanan pun ada K kuasa 2. So potong-potong. Kat kiri ada H kuasa 2, kat kanan ada H kuasa 2, potong-potong juga. So lepas tu akan tinggal K tambah 1 tolak 4H tolak 4H tambah 16. So kita buat macam biasa, akan dapat 2K tolak 8H tambah 17 sama dengan kosong. So dia dah habaq kat kita, dia nak ungkapkan H dalam sebutan K. So 8 H tu dia negatif. So bila negatif kita bawa pergi belah kanan, dia akan jadi positif. So kita bawa pindahkan negatif 8H tu belah kanan, dia akan jadi 2K tambah 17 sama dengan 8H. So bila dia nak H, kita akan bawa 8 pi belah kiri, dia akan jadi bahagi. So kita dapat jawapan dia 2K tambah 17 sama dengan 8. 2K tambah 17 bahagi 8 sama dengan H. Okey, thank you Alia. Okey, penerangan yang jelas. Okey, kita ni bila dibagi vektor U, vektor V dan dikata jika magnitude U tambah V sama dengan square root K square plus H square. So dia kata jika modulus U tambah V, jadi kita cari dulu. Kita sendiri cari dulu modulus U tambah V menggunakan vektor U dan V yang dia bagi. So kat sini yang Alia kira dapat macam ni. So dia kata sama, kita samakan lah. Okay, dan inilah proses yang biasa. Dan tengok ni dia kata ungkapkan H, maksudnya H kena jadi perkara rumus. Okay, H kena duduk sorang-sorang dia. And dapatlah jawapan. Okay, thank you Alia. Seterusnya Syazatul Akmal. Okey, bagi soalan nombor 5A, cari vektor unit dalam arah AC. Dia bagi A saja, A, AB. Sama dengan AB tambahan ataupun boleh dikira sebagai 15I 9J. Lepas tu kita akan cari magnitude untuk AC pula. Jadi punca kuasa 15 kuasa 2 tambah 3 kuasa. Jadi dapat punca kuasa 306 sebab kita tak boleh nak kecilkan dia. Lepas tu jalan kira untuk kita cari vektor unit adalah muka surat 236. Jadi vektor unit dalam arah AC akan jadi 15I tambah 9J per punca kuasa 306. Bagi soalan B, dia suruh cari koordinat C tapi dia tak bagi nilai C tu berapa kan. Jadi kena buat, saya buat, untuk kita cari C, kita kena ambil satu macam kan kalau nak tahu satu tempat atau satu nilai, kita kena ada satu lagi arah ke C. Jadi saya buat tambah satu
kosong kat situ. Jadi OC sama dengan OA tambah AC. Jadi OA sebenarnya dia nilai kepada A. Sebab O kepada A nilai yang sama. Jadi 3, 4 tambah 15, 9 daripada AC yang tadi yang kita dapat dekat A. Dekat 9 kan. Jadi tambah 15, 9 dapat 18, 13. Jadi jawapan dia C ialah 18, 13. Okay. Alright. Okay, dalam satah Cartesian, kedudukan sesuatu titik, kalau kita terjemah dalam vektor, dia akan mesti akan jadi O ke depan. O tu ialah titik asalan. Okay. Sebab pada satah Cartesian, memang kita kira pun, kita punya starting number mesti start dari asalan kan. Macam kalau X ni, kalau nak pergi kiraan paksi X ke kanan, mesti akan mula dengan kosong di tengah-tengah ni. 0, 1, 2. Okay. Paksi X kalau ke kiri pun mesti starting dia kiraan kita di asalan. Paksi Y pun sama. Kita bergerak nilainya meningkat ke atas, starting point dia mesti di titik asalan. Begitu juga dengan paksi Y yang ke bawah ni pun bermula dengan titik asalan. So vektor, titik asalan kita dalam satah Cartesian mesti bermula dengan O ni. O tu maksudnya asalan. Maksud cikgu kat sini, katakanlah cikgu ada satu titik B kat sini. Titik B koordinat dia 2, 3. Dalam bentuk vektor, bila kita nak terjemahkan kedudukan B dalam bentuk vektor, kita mesti wajib tulis OB. Sama dengan 2I tambah 3J. Ataupun 2, 3. Ingat tu mana-mana titik dalam satah Cartesian, apabila nak terjemah dalam vektor, mesti tulis bentuk macam ni. OB. Kalau titik A, OA, C, AC. So, bila dia bagi tahu A ni 3, 4, kalau kita nak terjemahkan A dalam bentuk vektor, mesti dia akan jadi OA, anak panah sebab O tu asalan, O titik mula, kita pergi ke A. A titik akhir. Sama dengan 3, tak ada sama dengan lah, 3I tambah 4J. Macam tu. Okay, jadi dalam arah AC ni, kita boleh susun AB tambah BC. Okay, nak tahu betul ke tak susunan vektor yang kita ambil ni? Sebab AC ni vektor paduan kan, satu vektor tunggal. So, laluan lain untuk pergi dari A kepada C ialah dengan melalui B. AB tambah BC. Okay, nampak sahaja sama kat sini, B dengan B. So, ni maksudnya bila dah sama tengah-tengah ni, B dengan B, jadi kita tahulah titik mula A, titik akhir C. Dia akan jadi sama dengan sini. Tu cara kita nak check lah betul tak vektor yang kita ambil tu. So AB masukkan dah diberi, BC pun dah diberi, selesaikan. Tapi vektor unit ingat, dia punya penulisan arm ialah kedudukan perkan dengan magnitude. So magnitude kita hanya ambil nilai X dan Y koordinat itu. Okay, ambil nilai X dan Y koordinat itu, buat teorem Pythagoras. Macam nak kira hypotenuse. Okay, dapatlah jawapan. So, bila nak tahu koordinat C, ni cikgu kata tadi tu. Nak tahu suatu koordinat, dalam vektor dia mesti OC. So, kalau OC, kita boleh guna vektor, nak cari OC boleh guna vektor OA tambah AC. Sebab A ni sama ni kat sini. So, tinggallah O titik mula, C titik akhir. So, dia akan sama dengan koordinat yang kita nak cari. So, OA, macam ni. Kita dah tulis ni. OA sebenarnya ialah 3I tambah 4J. Ataupun dalam bentuk lajur 3, 4. AC, kita dah kira kat sini. Okey, kat sini ada perbetulan sedikit ya. Dalam bentuk IJ ni kena ada plus. 15I tambah 9J. Dia kena ada operasi ya di antara I dengan J sama ada tambah atau tolak. Okey, masukkan AC 15, 9 ni dalam bentuk lajur. Selesaikan, dapatlah kedudukan koordinat C. Jangan tinggal OC macam ni bentuk vektor. Dia nak koordinat. So jelas koordinat ni tulis dalam bentuk koordinat lah. Okey. Ada nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan dengan Irfan Danish. Irfan mesej cikgu dia line dan tak apa okey ni. Dia masuk tak?
Irfan Mohtar ada. Irfan Danish tak ada kan? Okay, kita tengok working Irfan Danish untuk soalan nombor 6. Raja di sebelah menunjukkan segitiga PQR dengan keadaan PQ 3I. Okay, dia dah label 3I dekat PQ dan PR 2J dia dah label. Diberi RS SQ 23 nisbahnya. So RS ni 2, SQ 3. Okay, cikgu tanda macam tu. Ungkapkan RS dalam sebutan I dan J. So kita nak pergi RS. RS tu dia kat sini. Ungkapkan RS. Okay, RS tu kat sini. Kita nak tahu vektor ni. R dan S. So kita apa yang kita tengok Irfan buat kat sini, dia cari RQ dulu. Okay, dia cari the whole RS sebab kita ada nisbah kat sini. RS2, SQ3 tapi kita tak ada the whole vector. So Irfan dia cari the whole vector ni RQ. So RQ ni dia sama juga dengan RP tambah PQ. Nampak RQ sama juga dengan RP tambah PQ. So RP dia bertentangan dengan 2J. So dia akan jadi negatif 2J. Tambah PQ dia akan jadi, arahnya sama. So dia positif 3I. So Irfan disusun balik. Sebenarnya tak susun pun tak apa. Okay, disusun 3I tolak 2J. Alright. Kemudian nak cari RS. Ada hubungan kat sini. RS, SQ, 2, 3. So dia kata RS, RQ ialah 25. RS 2, okay betul, RS 2. RQ 5. Okay, kenapa RQ 5? Sebab ni 2 tambah 3, 5 lah RQ tu. Okay, maksud dia buat apa ni? Okay, ditukarkan penisbahan RS RQ kepada 2 sama dengan 2 kepada 5 ni dalam bentuk pecahan. So nisbah kalau tukar pecahan jadi macam ni lah ya. RS per RQ sama dengan 2 per 5. Okay, kita nak cari RS. So dipindahkan RQ ni ke kanan. So dia akan jadi darab. So RS sama dengan 2 per 5. RQ ni kita cari dah kat atas ni. 3I tolak 2J. Okey. Boleh tak? Boleh cikgu. Maksudnya dekat sini dia mencari RS ni. Dia tak guna, memanglah dia guna gambar rajah tapi tak ada direct macam kalau ada satu cara lagi macam RS. Nak cari RS boleh cari guna RP tambah PS kan. Tapi PS ni mana ada vektor kat sini so tak boleh cari. So gunalah persamaan yang dibagi penisbahan tu. Okey. Seterusnya soalan yang ke-7, kita dah masuk kelas 4 elite . Ada Naufal. Naufal, ada tak Naufal? Tak ada ni. Okey, tengok soalan Naufal. Dia kata raja di sebelah menunjukkan sebuah trapezium BCDE dengan keadaan DCU. Okey, dia dah label U kat sini. EBV. Jika ED sama dengan 1/2BC, okey, ini satu persamaan persamaan hubungan antara vektor ED dengan BC. Ungkapkan BC dalam sebutan U dan V. Okey, kita tengok Naufal buat macam mana. Okey, Naufal dia akan guna persamaan ni. ED sama dengan 1/2BC. Lepas tu dia pindahkan 2 ni kepada ED, dia akan jadi darab. So BC sama dengan 2ED. Okey, so dia akan tinggalkan BC ni begini sebab BC ni lah yang kita nak cari ungkapkan. So dia akan bekerja dekat 2ED. Okey. Dia kata bahawa ED sama dengan EB tambah BD. Kita tengok ED ni sama dengan EB tambah BD. Okey, betul? EB tambah BD pula. BD sama dengan BC tambah CD. Mana BD? Okey, BD ni sama pula dengan BC tambah CD. Okey, betul.
So dia boleh di-expand benda ni. Dia jadi, kat sini boleh di-expand, cikgu nak selit satu lagi. Takut kamu confuse . Kat sini dia ada, patutnya BC sama dengan 2EB tambah 2BC tambah 2CD. Ni sepatutnya boleh di-expand. Tapi, kenapa dia letak negatif kat sini? Siapa tahu? CD kedudukan dia kat sini. Asalnya bila kita expand dapat 2 CD. Tapi Nafa dia tulis negatif 2 DC. Kenapa? Dia tak siapa-siapa yang tahu. Cepat buka mic seorang. Cikgu Sebab dia takut kamu. terbalik kan. Okey, sebab dia terbalik. Arah laluan sebenar vektor ni ialah DC. Kan? Okey, tapi kita nak CD. So, bila kita nak CD, dia terbalik. Bila dia terbalik, kita letak negatif dekat vektor DC. Laluan asal tu DC tu kita kena letak negatif. Okey, kemudian apa yang dia buat kat sini ni? Ni. Sini 1 BC, sini 2 BC. Dia selesaikan. Okey, dia bawa BC ni ke kanan. Kemudian 2 EB dengan 2 DC ni dibawa ke kiri. So 2 EB yang positif tu, asalnya 2 EB positif. Bila dibawa ke kiri, dia jadi negatif. And then negatif 2 DC, bila dibawa ke kiri, dia akan jadi positif. And then BC ni, dibawa ke kanan, dia tolak dengan 2 BC, dapat BC yang positif. Faham tak maksud cikgu? Faham cikgu? Okay. So BC dapatlah 2 DC tolak 2 EB. So 2 DC, DC ialah U. Okay, so 2U tolak 2 EB ialah 2V. So 2U tolak 2V. Okay. Okay, soalan yang working yang Nafa buat ni adalah salah satu contoh working yang dia selesaikan daripada persamaan. Maksudnya persamaan tu disusun. Last kali baru masuk nilai. Pun boleh macam tu. Okay. Seterusnya Anis. Ada Anis tak? Oh, tak ada. Okay, kalau tak ada cikgu ni. Pelajari sebelah menunjukkan sebuah heksagon sekata A, B, C, D, E, F dengan pusat O. Diberi FA ialah vektor A dan FB yang penuh ni, panjang ni ialah vektor B. Ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan A dan atau B. Okay, first AB. So AB, laluan yang kita akan lalu yang sama dengan vektor AB ialah AF tambah FB. Cara working vektor kena macam ni. First step kena tunjuk laluan yang kita lalu yang sama dengan AB. Sama dengan vektor tunggal AB. Sebab ni kita guna apa ni? Hukum apa ni? Hukum segitiga. Hukum segitiga mengatakan kalau kita nak pergi vektor sesuatu sisi macam AB ni, kita boleh cari nilai AF tambah FB, dia akan jadi sama. Dia hukum segitiga. So AF tambah FB, masukkanlah apakah vektor AF. Vektor AF ialah vektor yang bertentangan dengan vektor A, so letak negatif A. Tambah dengan FB, FB ialah vektor B, buh B. Settle. Kedua, FO. Okay. Jadi, Anis kata FO sama dengan AB. Vektor AB. Samalah kan? FO ni sama dengan AB. Dia selari. So, nilai vektor FO sama dengan nilai vektor AB. AB kita cari dah dekat soalan yang pertama. So, cuma laluan dia berlainan. Betul ke? FO. Taklah samalah. Cuma susunan dia. Anis untuk soalan 2 ni dia susun B dulu kat depan. B tolak A. So, dia sama sebenarnya. Nombor 1 dengan nombor 2 sama. Yang ketiga FC. FC ialah sama dengan 2FO. Betul FC ni panjang ni. So dia bersamaan dengan 2 kali FO.
FO kita dah cari ke atas, B tolak A. So 2FO ialah 2B tolak A. Nak expand boleh, nak tinggal macam ni pun tak apa. Yang keempat, BC. Okay, BC ni kita akan lalu BF tambah FC. Okay, BC ni BC. Kita akan lalu BF tambah FC. BF tambah FC. Okay, so BF ni dia vektor bertentangan dengan vektor B. So letak negatif B. FC kita dah cari ni. FC ni ialah 2B tolak A. So masukkan, selesaikan mana vektor yang sama. Macam vektor B dengan B ni boleh selesaikan. Negatif 1 tambah 2 dapat 1. Okay, yang kelima. Vektor FD. So FD ni dia cross macam ni. Okay, so kita akan guna FB tambah BD. FB tambah BD. FB tambah BD. Okay. FB tambah BD. FB kita dapat vektor B. Inilah vektor B untuk FB. Untuk BD ni, laluan BD ni dia sama juga dengan BC tambah CD. So yang ni ialah BD punya ni sebenarnya. BC tambah CD. So BC kita dah ada, kita dah dapat dekat soalan yang keempat ni. B tolak 2A, so kita ganti masuk. CD pula. CD ni dia ialah nilai dia sama dengan FA, cuma arah bertentangan. So letak negatif A. So selesaikan vektor B, vektor A yang ada kat sini dapatlah 2B tolak 3A. Okay, tu kalau kita nak cari FD. Buku teks dia guna working dia FB tambah BD. Kalau kamu nak guna laluan lain pun tak ada masalah. Tapi kena pastikan laluan tu ada vektor dia. Vektornya boleh dicari. Okey, satu lagi mungkin kita boleh cari FO dengan OD. FO dengan OD. Pun boleh juga kan laluan tu. Okey, mana-manalah. Asalkan sampai dekat titik D. Titik mula F, titik akhir D. Okey, yang kelima, AD. So, AD straight ni. AD lah straight ni. So, soalan dia guna, bukan soalan, textbook dia guna AF, FD. Anis dia guna AF, FD. Sebab AF ni tahu dah dia ialah vektor bertentangan dengan A. So, negatif A. FD dia guna jawapan daripada 4 ni. Okay, so ringkaskan dapat 2B tolak 4A. Okay, kebanyakan vektor ni selalunya kita akan guna vektor yang kita dah cari pada soalan sebelumnya. Supaya tak teruk sangat kita nak cari satu soalan vektor lain, satu soalan lagi vektor lain. Kita reuse sahaja nilai-nilai vektor yang telah kita gunakan. Maksud cikgu macam contohnya, okay, soalan pertama kita dah dapat vektor AB. So kita tengok FO. FO ni sebenarnya okay, dia sama dengan AB, so kita guna balik. And then BC ni dia sama dengan BF tambah FC. So FC dah ada, guna balik. Ganti sahaja masuk dalam persamaan baru kita. Okay. So soalan B nyatakan hubungan antara AB dan FC. Jadi kita tengok AB vektornya ialah B tolak A. FC vektornya 2B tolak A. So kalau kita tengok daripada sini pun kita nampak ni FC tu dia sama dengan 2 kali vektor AB. Ni sama ni. Dan vektor yang sama tu dia ialah vektor AB. So sini pun dah nampak hubungan. Okay, so kita boleh kata FC sama dengan 2AB ataupun AB sama dengan 1/2 FC. Tapi selalunya kita akan buat apa yang disebut dulu lah. Ditanya hubungan antara AB dan FC. So selalunya kita akan buat AB ni sebagai perkara rumus. Okay. Soalan C, tentukan sama ada AC dan FD adalah selari atau tidak. So kita tengok dulu apakah vektor AC, apakah vektor FD. So FD kita dah ada 2B tolak 3A. AC kita belum ada AC kita belum ada. So kita kena cari dulu vektor AC.
Jadi Anis dia guna laluan AFFC. Mari kita tengok. AC, AFFC. AC ni sama juga dengan vektor AF dengan FC. So AF ni guna negatif A, FC kita dah cari tadi yang kat sini. 2B tolak A. So dia ganti masuk. Jadi bila dia selesaikan dapat 2B tolak 3A sama ni. Sama. Vektor AC sama dengan vektor FD. So dia ialah parallel. Selari. Okay. Ataupun kalau kamu boleh untuk kata dia ni parallel tak semestinya nampak sama tau. Macam soalan ni memang kita tahu nampak sama sebiji kan. Vektor dia 2B tolak 3A, 2B tolak 3A. Katakanlah vektor AC FD tu kamu boleh susun dia jadi macam ni. 2FD. Macam tu. Ada pemalar 2 yang kamu boleh keluarkan, yang kamu boleh faktorkan pada vektor FD. Yang ni pun kita boleh katakan dia selari lah. Sebab ingat balik persamaan dua vektor yang selari ialah AC sama dengan K pemalar FD. So untuk kes yang sama ni sebenarnya pemalar dia satu. K tu satu. Sebab tu dia sama. Kalau kamu boleh faktorkan FD ni atau AC ni jadi satu pemalar keluar kat dekat luar pun kita boleh assume dia parallel. Kita boleh kata dia parallel. Okay. So kita teruskan dengan okay, ada soalan tak? Agak panjang soalan ni. Kau ada nak tanya kat mana-mana? Ada tak? Sila. Tak ada Okey, tak ada, kita teruskan dengan soalan daripada soalan 9. Irfan ada Irfan. Irfan panggil left terus. Ke line tak ada ni. Okey. Tak apalah ni bila kita online ni yelah kita macam-macam masalah lah kan. Kita pun tak tahu masalah orang kat rumah lain ni. Aku bersemuka je lah nak tahu pun. Tu susah lah online ni nak tahu faham ke tidak ke. Dia jadi tersekat. Cikgu tak boleh nak evaluate kamu punya kepahaman. So that's why lah cikgu perlukan kerjasama daripada kamu. Kalau kamu tak faham, kena bagi tahu. Kalau dalam kelas tu kalau kamu tak bagi tahu pun tengok daripada muka pun tahu dah kamu tak faham. Duk berkeruk kan. Duk tenung lama-lama. Kita boleh nampak daripada riak pergerakan tu tahu tak faham. Hak ni tak tahu ni. Entah ada orang lena ke apa ni. Buka-buka ni lena. Allahuakbar. Okey, kita sambunglah nombor 9. Vektor kedudukan bandar A ialah negatif 10I tambah 10J. So Irfan dah letak dekat koordinat Okey. Bila vektor A, kedudukan A ni macam cikgu kata tadi, sebenarnya kedudukan dia, koordinat dia negatif 10, 10 lah kan. Tapi tengok ni si Irfan ni, dia label negatif 10 tang ni, my A dia kat situ. Tak betul lah kan, sepatutnya duduk sinilah A tu. Mana A kat situ? Lepas tu, dan vektor kedudukan bandar B ialah 10I negatif 11. So koordinat dia 10 negatif 11. Sini pun salah label, tengok lari tu. Patutnya betul-betul lah kat sini. Titik tu tengah-tengah cantik. Macam tu. Bandar A, B dan C terletak pada satu garis lurus dengan keadaan jarak di antara bandar A dengan bandar C. Okey, ni kena faham ayat ni. Jarak di antara bandar A dengan bandar C adalah 2 kali jarak di antara bandar A dengan bandar B. Okey, tengok gambar ni. Jarak A dengan C adalah 2 kali ganda jarak A dengan B. Apa yang maksudnya kat sini? Kesimpulannya apa? Jarak A, C sama dengan 2 kali jarak AB. Maksudnya sini jarak AB yang pertama. Nak pergi dekat BC pun jarak dia sama macam jarak AB tadi. So kita boleh katakan B tu apa? Faham tak maksud cikgu? B ialah
AC sama dengan 2 kali AB. AB yang pertama, AB yang kedua. So, B ialah B ialah apa? B ialah titik tengah lah maksud dia. Sebab AC ni sama dengan 2 kali AB. Sini pun AB, BC pun nak bagi AB juga. Jarak sama, jarak ni sama. So, B ialah titik tengah. Jarak bandar diukur dalam kilometer. Cari vektor AB. So, vektor AB ni tengok apa yang Irfan tulis. Okey, so Irfan kata vektor AB ni sama dengan vektor AO tambah OB. Okey, tengok ni. Nak cari sesuatu vektor tu, susun tu kena bagi sama ni. Vektor yang ketiga tu kena bagi sama. So, bila sama ni, nilai dia tengoklah depan ni A, belakang ni B. So, maksudnya nilai vektor tu bila kita tambah sama dengan nilai vektor AB. So, AO. Yang kita ada ni, vektor kedudukan bandar A ni, negatif 10I tambah 10J ni lah OA tau. Kan cikgu kata, bila kita ada satu titik, titik tu negatif 10, 10. Bila kita terjemah dalam vektor, dia ialah OA. So, OA kat sini ialah negatif 10I tambah 10J. Sebab koordinat dia negatif 10, 10. Tapi bila dalam persamaan dia nak AO. So kita bertentangan maksudnya. Dia nak arah yang bertentangan. AO. So vektor dia pun tukar sahaja simbol. Dia akan jadi 10I tolak 10J. Ni yang Irfan dah tulis kat sini. Tambah OB. OB ni sebabkan O kat depan. So kita ambil koordinat B teruslah. Iaitu 10I tolak 11J. Jadi dapatlah, selesaikan dapatlah 20I tolak 21J. Dapatlah vektor AB tu. Seterusnya jarak di antara bandar A dengan bandar B. Bila sebut jarak, kita kira magnitude. Bila sebut magnitude, nilai, kita buat teorem Pythagoras. So dia nak tahu magnitude AB. So ambil vektor kedudukan AB kita tadi, 20 dengan negatif 21. Kita buat teorem Pythagoras. Ni Irfan ni salah sebab tabuh negatif. Kena bubuh negatif tu. Tak ada negatif ni. Walaupun jawapan kita tahu jawapan dia sama, dia akan dapat 29 juga. Tapi working salah, maka dalam kertas 2, salahlah bawah ni tak tengok dah. Okay. Dapatlah dia 29. Okay, soalan C, vektor OC. Okay, kita tengok. Jadi vektor OC, bila sebut OC, bila dia sebut OC, maksudnya dia nak tahu kedudukan C. Kan cikgu kata kan, vektor kedudukan pada satah kartes masih bermula dengan O. So bila disebut OC, sebenarnya kita ambil sahaja koordinat C. Jadi bila nak tahu koordinat C, kita tahu B lah titik tengah. So kita boleh guna formula titik tengah iaitu X koordinat X titik A tambah koordinat X titik C bahagi 2 akan dapat koordinat X titik B. Koordinat Y titik A tambah koordinat Y titik C bahagi 2 dapat koordinat Y titik B. So itu yang Irfan buat kat sini. Okey, maka melalui cara kerja tu dapatlah titik X bagi koordinat C ialah 30, titik Y untuk koordinat C ialah negatif 32. Tapi dia nak dalam vektor. So kalau dalam vektor kena tulis ada I, ada J ataupun dalam bentuk laju. Cuma Irfan ni hilang nak panah ni. Dia kena tulis lah. Jangan tulis OC saja. Kalau dalam exam tulis OC saja pun salah. Dia kena ada arrow ni baru dia menunjukkan ia OC ni adalah suatu vektor. Okay. I ni pun kena lekuk. Okay. Lah, perasan Irfan ni buat kerja IJ semua tak ada lekuk. Tak boleh Dia kena ada lekuk tu menunjukkan dia vektor. Kalau tak ada lekuk, dia ni macam pemboleh ubah biasa. Macam kita duk kira X, Y, biasa kita tak boleh. Okay dah. Ada nak tanya soalan ni? Okay. Tak ada. Okay, seterusnya soalan yang 10. Adam ada Adam.
Ya, cikgu. Teruskan. Raja di sebelah menunjukkan sebuah sisi 4 OABC. M ialah titik tengah bagi AC dan OM. OB sama dengan 2, 3. Diberi OA 3U tambah 2V. OC sama dengan 9U tambah 2V dan CB sama dengan 3KV. Dengan K ialah pemalar. Ungkapkan dalam sebutan U atau V. AC. Nak cari AC tu kita ambil daripada AO ke OC. Jadi negatif 3U tolak 2U tambah dengan 9U tambah 2U sama dengan 6U. V lah kan. 3U tambah 2V. Tambah 9U tambah 2V. Kiranya Adam dia ambil laluan dia nak pergi AC tu. AC ya. AC tu dia lalu AO tambah OC. So AO tu dia letak negatif sebab berlawanan arah. Okey, teruskan untuk soalan yang kedua, OM. OM dia daripada OA tambah dengan AC yang separuh daripada AC. Jadi separuh daripada AC. Okey. Jadi OM sama dengan 3U tambah 2V tambah dengan 3U sama dengan 6U tambah 2V. Okey, so AC ni dia kata per dengan 2. So AC kita dapat 6U tadi, bahagi je dengan 2, dapat 3U. Okey, OM dia lalu OA tambah separuh AC. Okey. Saat cikgu nak ingatkan, kalau dalam exam kamu buat macam soalan pertama ni, AC ni kamu tak tulis apa pergerakan yang kamu ambil, kamu terus tulis cara kerjanya. Skema tahun lepas SPM salah, tak diterima lah. So cikgu kata penting untuk tunjuk, first step sekali tunjuk laluan mana yang kamu ambil yang sama nilai dengan AC. Okey. Teruskan soalan B. Soalan B. Ungkapkan OB dalam sebutan U dan V. OB. Kita ambil 6U tambah 2V per dengan 2 sama dengan CB per dengan 3. Lepas tu kita buat silang, dapat OB sama dengan 9U tambah 3V. Okey, sekejap. OB kamu ambil 6U tambah 2V per 2. 6U tambah 2V tu daripada OM. OM per 2. Okay, mari kita tengok. OB ialah OM per 2. Okey, sebelum dapat benda ni, sebenarnya kalau kamu, tak tahulah, mungkin setengah kamu tak faham kan macam mana dapat macam ni. Sebenarnya daripada persamaan ni. Bukan persamaan ni, apa ni panggil? Penisbahan ni. Okay, cikgu tulis kat sini sikit. OM nisbah OB sama dengan 2 nisbah 3. Kita boleh tukar dia ke dalam bentuk pecahan. So, OM per OB sama dengan 2 per 3. Okay. Jadi, apa yang Adam buat ni ialah dia macam nak darab silang juga. Tapi dia ubah ni, OB dengan 2 ni dia ubah tempat. So, OM per 2 sama dengan OB per 3. Okay. Sebenarnya kita boleh terus cari macam ni, cikgu buat teruslah dia punya hasil darab silang tu. Iaitu bila kita darab silang, kita akan dapat 3 OM sama dengan 2 OB. Okay, soalan minta OM. Soalan minta OB. So, OB kat sini.
So pindah 2 saja ke kiri. So 3 OM per dengan 2 sama dengan OB. Kena tulis dah ni vektor-vektor ni simbol dia dah. Jadi ini ialah OM per 2 kali 3. Dapatlah OB. Macam tu. Faham tak yang lain? So OM ni masukkanlah OM ni. 6U tambah 2V kat sini. 6U tambah 2V bahagi 2. Kali dengan 3 bahagi 2 dapat OB. Okey. Seterusnya Adam. Yang kedua. Lepas tu kita cari OB, kita angkat ke dalam U, V dan K. OB, Tak nampak okey. OB. OB sama dengan OC tambah CB. Jadi 9U tambah 2V tambah dengan 3K KV. OB tambah sama dengan 9U tambah 2V tambah 3V. V1 hak dalam tu Sekejap silap. yang ni cikgu rasa tersilap betulnya 2 je tau. Okay. Sebab kamu sedang letak vektor V ni kat luar kan. Okey, tengok yang ni bila dia minta U, V and K, so mana ada laluan yang ada K kat sini. CB ada pemboleh ubah K. Dia nak OB. Okey, dia nak OB ni. So kita nak guna laluan yang ada K tu, kita akan lalu OC tambah CB. Okey. OC tambah CB. Okey, kat sini. So masuklah OC. OC kita ada nilai lagi. OC kat sini lah. 9U tambah 2V tambah 3KV. Okay, disebabkan V, 2 vektor V ni ada 2 dan tambah 3K, kita kena gabung dan faktorkan vektor V tu. V bagi dulu luar. Okey, dah dapatlah vektor OB. Seterusnya Adam, seterusnya cari nilai K. Sambung. Mana Adam ni lari lah? Adam? Ya je. Last. Cari nilai K. Jadi kita ambil hak 2 yang kita kira tadi tu, 9U tambah 3V. Kita buat bersamaan dengan 9U tambah 2U tambah 3KV. 2V tambah 3KV. Lepas tu kita buang 9 tu sebab dah tolak-tolak. Lepas tu kita buat persamaan 3 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 2 tambah 3K. K sama dengan 1/3. Okey. So ambil persamaan sebabkan kita tengok ni, yang pertama kita dapat OB kat sini, yang kedua kita dapat OB macam ni. Tapi dua-dua vektor OB. So kita boleh samakan. And then bila nak cari K, kita tengok K tu duduk kat vektor mana? Vektor V kan? So abaikan vektor U, fokus dekat vektor V sahaja. Jadi bila kamu dah ada satu persamaan yang mana UV belah kiri, UV pun belah kanan, maksudnya kita boleh samakan pemalarnya. Jadi untuk yang ni 2V tambah 3KV ni, sekejap cikgu tulis dulu faktoran dia supaya lagi nampak jelas. 2 tambah 3K ni V. Macam tu. So untuk belah kiri pemalar V ialah 3. So that's why sini 3. Belah kanan pemalar V ialah 2 tambah 3K. That's why sini 2 tambah 3K. Maksudnya sekarang ni kita ambil vektor V, kita samakan kiri dan kanan pemalarnya. And then pindah-pindah kita akan dapatlah K 1/3. Okay. Seterusnya, Aisyah. Aisyah ada dah? Okay, ada. Ada. Okay, teruskan. Okay, so raja di sebelah menunjukkan jalan di sebuah taman perumahan yang membentuk sebuah segi empat tepat OABC. Bangunan D terletak di jalan OB dan bangunan E terletak di jalan OA. Diberi OD sama dengan 3/4 OB dan OE kepada OA sama dengan 1/2.
Bangunan Y pula terletak di jalan AB yang dipanjangkan dalam keadaan BY sama dengan 1/2 AB. Jalan OA diwakili oleh vektor 4A manakala jalan OC diwakili oleh vektor 4C. So A, ungkapkan vektor yang mewakili jalan berikut dalam sebutan A dan C. Satu, kita nak cari apa OB kan, so dia kira macam masukkan nilai yang kita dah tahu tadi tu. So kita tengok cos OA tadi kan sama dengan 4A, so AB tu 4C, so kita just tambah dia sebab ikut arah tu nak cari tu. So AOB sama dengan OA tambah AB sama dengan 4A tambah 4C. Lepas tu cari yang kedua untuk cari OD sama dengan 3/4. OD tu sama dengan 3/4 OB yang dia dah cakap tadi dekat soalan tu. So kita just masukkan sebab tadi yang dekat A1 kita dah jumpa untuk OB kan. So kita just masukkan dalam nilai tu. So dia akan jadi 3/4 dalam kurungan 4A tambah 4C. Sama dengan kita selesaikan akan dapat 3A tambah 3C. Lepas tu cari untuk A3 Roman. So dia minta kita cari untuk OY. So sama dengan OA tambah AB tambah BY. Lepas tu kita just masukkan nilai untuk setiap tu. So OA sama dengan 4A tambah AB tu jadi 4C. So tambah BY adalah 1/2 dalam kurungan 4C. So bila kita selesaikan yang tu, kita akan dapat 4A tambah 6C. Okey, Jap, sebelum cikgu lupa nak bagi tahu. Okay. Jap Aisyah. AB tambah BY. AB kita tahulah dia 4C. BY ni kita akan guna persamaan yang soalan bagi, iaitu BY sama dengan 1/2 AB. Okey, cikgu catat sikit kat sini. BY ni dia ialah BY sama dengan 1/2 AB. AB. So AB ialah 4C tadi, that's why lah dia 1/2 daripada 4C. And then selesaikan. Okay, teruskan. Okay. So kemudian Syah, kita teruskan. nak cari untuk yang keempat. A4. Dia minta kita cari untuk ED. So ED sama dengan EO tambah OD. So dia sama dengan 1/2 dalam kurungan negatif 4 tambah 3A tambah 3C. So akan sama dengan negatif 2A tambah 3A tambah 3C. And akan dapat A tambah 3C. Okey, yang ni 1/2 EO tu ialah setengah daripada OA ni kan. Sebab ini rumah ni duduk di tengah-tengah. So dia jadi separuh, that's why lah kat sini 1/2. And then EO. EO ni lah arah bertentangan dengan vektor 4A. Kan? So kita akan guna negatif. Okey, seterusnya. Seterusnya dia minta kita cari untuk B. Soalan B tu. So kita akan tulis sebab dia minta kita buktikan yang bangunan ED dan Y tu adalah dalam satu garis yang lurus. So kita cari DY sama dengan DO tambah OY. So lepas tu kita akan dapat negatif OD tambah OY. Lepas tu kita masukkan dia punya tu yang kita dah jadi tadi tu. So dia akan jadi negatif
dan kurungan 3A tambah 3C tambah 4A tambah 6C. So kita akan dapat sama dengan A tambah 3C. So untuk macam tadi yang kita dekat A4 tu, kita kan dah jumpa untuk ED kan. So ED sama dengan A tambah 3C. So since ED equals to DY and D is a common point, ED and Y are located on a straight line. Okay. Tengok balik dy ni. Okay, dy dia laluan yang untuk dapat sama dengan dy adalah do tambah oy. So do ni dia arah bertentangan dengan od. Od ni kita dapat dah kat atas kan? Yes, kita dah dapat dia 3a tambah 3c. So kalau arah bertentangan both negatif. Manakala oy pun kita dah dapat dekat soalan yang ketiga ni daripada soalan pertama 3 Roman 4a tambah 6c. So kita substitute sahaja, selesaikan. And then tengok. Yes, dia lah parallel sebab sama. Ataupun dia punya lambda tu nilai dia 1. Kita boleh faktor kan. Boleh keluarkan pemalar dia. Okey. Seterusnya soalan yang terakhir hari ni. Wildani. Kita teruskan. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan dan arah buat arus, band dan laju. Dalam suatu pertandingan bola, buat arus dan band bergerak mengikut arah arus air. Laju arus air diberi oleh W equal to I plus 1/3 ms negatif 1. Manakala laju buat arus ialah A sama dengan 3I tambah J ms negatif 1. Dan laju buat band ialah B sama dengan 6I tambah 2J ms negatif 1. Untuk A, hitung laju panduan buat arus dan laju panduan buat band. Seterusnya cari beza antara kedua-dua buat itu. Mula kita cari resultant velocity of our boat, W tambah A. Jadi I tambah 1/3 J tambah 3I tambah 7 sama dengan 4I tambah 4/3 J. Seterusnya kita kena cari resultant velocity of Ben's boat, D tambah dengan W. 6I tambah 2J tambah dengan I tambah 1/3 J dapat 7I tambah 7/3 J. Kemudian barulah kita boleh cari beza antara kedua laju boat. 4I tambah 4/J, 4/J tolak 7I tambah 7/3 J. Dapat negatif 3I tolak 7. Kita masukkan dalam teorem Pythagoras. Negatif 3 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2 dapatlah 3.162 ms negatif 1. Okay. Alright, kamu kena tahu apabila dia kata vektor. Sekejap. Mana Okay, bila dia kata paduan sebenarnya ialah hasil tambah. Maksudnya laju tu berpadu, dia bersatu antara boat dengan air. So, bila bersatu kita dapatlah laju paduan boat itu. Ialah sebab boat kan, memanglah boat tu ada laju dia tersendiri. Tapi disebabkan air pun ada laju dia, so dia akan menambah pergerakan boat tu daripada laju asal dia. Dia akan bertambah sebab ada laju air. So nampak dah perkataan bertambah tu, that's why kita kena tambah. So tambahlah air dengan Arul punya laju boat dia. Dapat jawapan. Untuk band pun guna sama tambah. Tapi bila nak tahu beza antara laju, bila guna laju kita kena cari nilai. Okay, kat sini kita ialah vektor kan. Hitung laju paduan. Laju ialah vektor. Sebab kita belajar macam sebelum ni kan, unit skala vektor dengan beza yang unit vektor dengan unit skala. Unit vektor ada arah dan magnitude. Skala hanya ada magnitude sahaja. So laju ni dia ada magnitude sahaja.
Jadi bila dia nak tahu perbezaan antara kedua-dua boot itu, that's why lah kita tolak dulu and then guna formula magnitude. Formula magnitude kita tahu bahawa ambil X dengan Y dia buat teorem Pythagoras macam nak cari hypotenuse. Dapat jawapan. Okey. Untuk soalan B, bot raju ni telah tersasar dari laluan. Diberi hal laju bot raju ialah 2I tolak 4/3J. Cari vektor unik dalam arah hal laju paduan bot tersebut. Nampak tak perkataan dia kata hal laju paduan? Ini ialah R ni ialah hal laju bot. Cikgu kata tadi bila nak cari hal laju paduan, hal laju bot kena tambah dengan hal laju arus air dulu. So maksudnya vektor W kena tambah dengan vektor R. So W tambah R, hal laju paduan kita dapat 3I tolak J. Okay, ini ialah hal laju paduan. Tetapi soalan minta vektor unik untuk hal laju paduan itu. So bila dah dapat hal laju paduan dia, cari je lah vektor unik. Vektor unik guna hal laju paduan itu. So ingat balik, vektor unik susunan dalam persamaan vektor unik ialah kedudukan hal laju tu ataupun hal laju tu bahagi dengan magnitude-nya. So hal laju kita ada dah 3I tolak J. Cari magnitude dia berapa? Guna teorem Pythagoras. Dapat 10. So inilah vektor unik pada arah tersebut. Pada arah hal laju paduan bot raju. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kita dah selesai. Kita dah selesai tajuk vektor. So now kita